Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Dr. Yahya bin Osman. Yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Cik Kadir bin Fadil Rahman. Yang dihormati rakan-rakan ketua jabatan dan unit, rakan-rakan pensyarah, pegawai-pegawai unit praktikum IPG-KI, guru-guru pembimbing serta para siswa-siswi guru sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk menonton video penerangan ini. Adalah besar harapan kami di unit praktikum agar video ini dapat merungkaikan persoalan-persoalan jika timbul. Jadikanlah site YouTube sebagai sumber rujukan praktikum anda. YouTube bermaksud e-tapak informasi unit praktikum dan ianya berjalan secara percubaan sekarang. Jika ada sebarang teguran atau cadangan penambahbaikan, YouTube ini bolehlah disampaikan ke unit praktikum IPG Kampus Ipoh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita dengar pula penerangan saya mengenai pengurusan amalan profesional bagi program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan PDPP khusus mengenai transformasi praktikum. Pengurusan amalan profesional program PDPP transformasi praktikum. Dalam amalan profesional, terdapat dua program amali yang perlu dilakukan, iaitu pengalaman berasaskan sekolah dan juga praktikum. Dan praktikum ini untuk pengetahuan anda, tuan-tuan dan puan-puan, pensyarah, penyelia dan juga siswa-siswa guru, praktikum tidak melibatkan penggunaan MyForum. MyForum ini ialah untuk PISMP sahaja. Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan serta reflektif dalam situasi sebenar di bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan praktikum memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah, penyelia dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan pemufakatan antara sekolah, IPG dan agensi-agensi KPM atau agensi luar. Baik, ini adalah tempoh pelaksanaan praktikum. Kita lihat terus ke bahagian yang warna kuning. Praktikum untuk program PDPP tempoh ialah 10 minggu di semester 3 dan membawa 5 kredit. Tempatnya ialah di sekolah rendah, sekolah menengah dan institut latihan tempat bertugas anda. Okay, bilangan waktu mengajar, pengajaran biasa. Untuk pelajar-pelajar PDPP, bilangan waktu mengajar ialah 8 waktu untuk minima dan 12 waktu untuk maksima seminggu. Bidang yang perlu diajar dan dinilai bagi pelajar PDPP ialah bidang teras sahaja, tiada elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali pada setiap peringkat praktikum. Okey, bilangan waktu mengajar pengajaran PDPR. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan praktikum semasa pandemik COVID-19 berlaku. Pengajaran dan pembelajaran PDP dijalankan secara talian dengan merujuk kepada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, Kementerian Pelajaran Malaysia. Tata cara pelaksanaan adalah seperti berikut. PDP dijalankan secara dalam talian, sama ada segera ataupun tidak segera. Jadual yang diberikan oleh pihak sekolah adalah berdasarkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Rancangan dalam rancangan pengajaran harian RPH adalah seperti waktu yang ditetapkan dalam garis panduan praktikum. Penyediaan jadual waktu minimum 8 waktu seminggu. Bilangan penyediaan rancangan pengajaran harian adalah berdasarkan 8 waktu bagi bidang teras. Bilangan penyediaan bagi tujuan penilaian adalah secara segera 2 hingga 4 waktu seminggu melibatkan bidang teras dan co-curriculum. Kes pelajar kuarantin yang tidak dapat hadir ke sekolah setelah sekolah dibuka. Pelajar membuat perancangan dan melakukan PDPR seperti biasa, namun perlu melengkapkan kehadiran sebaik saja tempoh kuarantin tamat. Walau bagaimanapun yang paling penting, hubungi pihak IPG, Kampus Ipoh, terutamanya unit praktikum dan beritahu kami tentang kes anda. Supaya kami tahu dan bersedia dengan penggantian jam anda. Pelajar akan berpraktikum secara bersemuka sebaik sahaja sekolah dibuka semula dan selepas pelajar menjalani kuarantin wajib di kampus. Urusan pelajar pulang ke kampus dan berkuarantin akan mengambil masa.
Pihak sekolah akan dimaklumkan terlebih dahulu mengenai perkara ini. Penting ya untuk anda hubungi unit praktikam RPG Kampus Ipoh jika anda dikuarantin ataupun anda dijangkiti COVID. Kerana kami terpaksa melaporkannya ke IPGM untuk pengetahuan kementerian. Inilah bilangan penyelenggaraan program PDPP Arus Perdana, lawatan sosial, LS, PS ialah bimbingan sosial, ataupun B ialah persemuka, P2 ialah penilaian KOKO, PM bimbingan maya, P1 penilaian 1, PB penilaian bersama. Bilangan penilaian program PDPP Arus Perdana. Anda lihat ya, pensyarah, penyedia teras, guru pembimbing teras. Ini dah jadual penyediaan mereka. Agihan lawatan sosial bimbingan kolaboratif dan penyediaan praktikam arus perdana pendidikan khas. Pelaksanaan co-curriculum. Semua pelajar wajib melaksanakan aktiviti co-curriculum minimum 1 jam seminggu. Kalau sekolah sekarang ni PDPR, ada sekolah yang menjalankan secara online. So, anda perlu menjalankan secara online. Pensyarah bidang teras bertanggungjawab membuat bimbingan dan penyediaan co-curriculum seperti jadual penyediaan. Pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu aktiviti co-curriculum dalam mana-mana komponen co-curriculum sama ada kelab atau persatuan, sukan dan permainan atau unit beruniform di peringkat sekolah. Perlu laksanakan satu aktiviti co-curriculum. Pilihlah yang mana anda rasa sesuai. Pelajar juga perlu menyediakan satu RPH co-curriculum yang lengkap bagi mana-mana komponen pada setiap sesi pelaksanaan co-curriculum tersebut. RPP, refleksi pertengahan praktikum. Inilah peranan-peranan semasa RPP. Peranan Jabatan Akademik menguruskan penyediaan tempat pembentangan, menguruskan jadual pembentangan pelajar, memastikan keberadaan dan kehadiran pensyarah penyedia. Pelajar wajib melaksanakan RPP dan sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. Siapa tak buat RPP tak boleh. Tak boleh lengkap praktikum dia. RPP perlu diselesaikan sebelum tamat tempoh praktikum. Pensyarah bidang teras berperanan sebagai panel penilai dan bertanggungjawab untuk mengendalikan RPP. Antara tanggungjawabnya ialah menilai pembentangan pelajar dan merekodkan markah RPP. Memastikan kehadiran pelajar dalam sesi itu. RPP ni kita akan buat secara online, secara Google Meet. Memastikan semua pelajar melaksanakan pembentangan RPP, menyerahkan borang penilaian RPP kepada unit praktikum. Pelaksanaan RPP dijalankan oleh IPG masing-masing. Ini kita Ipoh pada Ipoh ni lah. Tempoh pelaksanaan RPP dilaksanakan dalam tempoh 2 hari secara kumpulan. Tapi kita telah buat jadual, awak ikut je jadual pelaksanaan RPP itu. Tempoh pembentangan, ini penting, ialah selama 30 minit sahaja ya. 15 minit bentang, 15 minit soal jawab. Jangan buat lebih, ramai menunggu di belakang. Pensyarah penilai akan dilantik sebagai panel penilai. Tanggungjawab panel penilai adalah seperti berikut. Bertanggungjawab membuat penilaian pembentang berada sepanjang tempoh penilaian pembentangan. Penilaian dibuat oleh panel penilai dan penyelarasan markah antara panel perlu dilaksanakan selepas tamat sesi pembentangan. Dokumen yang berkaitan dengan pembentang RPP perlu diserahkan kepada pensyarah penilai pelajar berkenaan sebagai bukti. Markah akhir RPP disediakan oleh pensyarah penilai masing-masing, iaitu setelah lewatnya pada minggu ke-7. Komponen penilaian praktikum bagi bidang teras. Ini pendidikan khas. Komponen penilaian adalah perancangan, pelaksanaan, refleksi dan co-curriculum. Rujukan, portfolio, apa yang akan dinilai, portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah ataupun dokumen dalam perancangan pelaksanaan, refleksi, penyediaan portfolio, refleksi PDP, penulisan jurnal
RPP, portfolio dan atau dokumen. Co-curriculum ialah co-curriculum saja. Wajaran ialah 85%, 5% untuk RPP, co-curriculum ialah 10%, maka penuh ialah 100%. Wajaran penilaian praktikum PDPP, kumpulan arus perdana atau pendidikan khas, tempoh 10 minggu. Bidang teras, memang tak ada bidang lain dah. Penjalaan 1, semasa bidang 1 wajarannya adalah 35%. Semasa penyeliaan bersama guru pembimbing 50%. Semasa co-curriculum 10%, semasa RPP 5%, jumlah ialah 100%. Tugas dan tanggungjawab pensyarah penyelia. Pensyarah penyelia timbul surat lantikan dan sebagai pensyarah penyelia daripada pengarah IPG yang pihak unit praktikum akan sediakan. Menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum atau unit amalan profesional IPG, berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyalaan praktikum. Pensyarah penyelia haruslah berjumpa dengan pelajar secara maya ataupun secara online untuk berbincang tentang urusan bimbingan dan penyalaan praktikum. Dan mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional. Pensyarah penyelia juga haruslah berhubung dengan pihak sekolah dan guru pembimbing dan berbincang untuk sesi praktikum ini. Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa pada unit praktikum atau unit amalan profesional IPG. Okey, kemajuan pelajar terutamanya jikalau tidak ada apa masalah, tak apalah. Kalau ada sebarang masalah kes-kes disiplin pelajar, hubungilah kami dan beritahuilah kami. Kalau tak nak buat apa, tanyalah kami di unit praktikum. Menyemak dan membimbing belajar dalam penulisan refleksi pengajaran. Mohon pensyarah penyelia bimbing ya. Ada setengah pelajar yang tak tahu tulis. Refleksi pengajaran, penulisan jurnal, refleksi mingguan dan portfolio praktikum menggunakan senarai semak yang ditetapkan. Ini semua kena semak. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini. Memantau kehadiran kelas, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum. Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan unit praktikum atau unit amalan profesional menggunakan borang-borang yang ditetapkan. Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar dan portfolio pelajar, memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip penjagaan klinikal, menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum ikut jadual penilaian yang telah dicadangkan. Menyelia secara tersebar bermaksud jangan direct penilaian. Contoh, Isnin, Selasa, Rabu, sambung penilaian. Jangan macam tu. Sebaran buat Isnin, Rabu, Jumaat ke, sambung lagi minggu depan dan sebagainya. Jangan berturut-turut. Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian co-curriculum. Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum. Membimbing pelajar ke arah perkembangan sasiah pendidik yang cemerlang. Melengkapkan borang bimbingan dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar. Pensyarah penyelia wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing dengan menggunakan borang penilaian praktikum bagi sekolah keadaan KPM. Bagi sekolah-sekolah bukan keadaan KPM, penilaian sepenuhnya dilaksanakan oleh pensyarah penyelia. Menyerahkan borang penilaian praktikum yang lengkap dan kemas kini pada unit praktikum atau unit amalan profesional. Pensyarah bidang teras, pendidikan khas, masalah pendengaran dan bidang teras pendidikan khas, masalah penglihatan diberi keutamaan untuk menilai mata pelajaran bidang teras khusus berkenaan. Sekarang, tugas dan tanggungjawab pelajar. Anda harus menghadiri taklimat yang dikendaki oleh unit praktikum atau unit amalan profesional IPG. Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum. Kena tahu kenapa anda berpraktikum, apakah objektif praktikum.
Berbincang dengan pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum. Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan sekolah. Jangan sombong, jangan jadi penakut yang tak mau campur orang. Berhubung baiklah dengan pengurusan sekolah, guru besar, fikir-fikir dia dan juga guru-guru staf sokongan sekolah. Kalau buat masa pandemik ini, bolehlah berhubung secara maya. Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takvim sekolah dan maklumat-maklumat lain kepada pensyarah penyelia dalam masa minggu pertama praktikum. Minggu pertama praktikum, jadual waktu, senarai tugas, takvim sekolah dan maklumat lain hantar kepada pensyarah. Mana dapat semua tu, minta daripada pihak sekolah. Dan pihak sekolah, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan, pihak sekolah, berikanlah pelajar-pelajar ini apa yang mereka minta kerana untuk keperluan filing mereka. Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Sentiasa jaga kelakuan, jaga akhlak. Ya. Anda telah memikul beban ataupun tanggungjawab sebagai seorang guru. So, janganlah cemarkan tanggungjawab tersebut. Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum. Apa sekolah buat aktiviti, anda perlu libatkan diri. Jangan pula, saya ini bukan saya, ini bukan tanggungjawab saya tak belajar ni di IBG. Jangan. Ya, tolong libatkan diri. Kerana sentiasa anda dipastikan 24 jam. Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan sebagai bukti kehadiran dan melengkap dan menghantar borang kehadiran praktikum ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Ini saya minta tolong ya. Tolong patuhi dan tepati. Minta minggu pertama, hantarlah minggu pertama. Jangan, encik boleh tak hantar bulan minggu kedua. Kalau buat macam tu kami yang susah ya. Dan anda mungkin akan tidak dapat markah yang tinggi. Mendapatkan sukatan pelajaran, dokumen standard kurikulum, tafsiran di SKP ataupun kurikulum standard pra-sekolah kebangsaan, KSKP dan huraian sukatan pelajaran. Ya. Membuat rancangan semester mengikut tempoh praktikum dan harian dalam buku persediaan mengajar, minta bantuan guru pembimbing untuk membimbing anda. Membuat RPH yang lengkap mengikut format yang ditetapkan oleh IPG sebelum melaksanakan pengajaran. Ini wajib. Bukan sunat dah. Ini wajib. Ya. RPH mesti dibuat setiap hari sebelum mengajar. Okay. Kalau anda ada laporan yang mengatakan tidak buat RPH, anda boleh didenda dan diberi surat amaran. Dan juga kemungkinan paling teruk worst case scenario ialah anda boleh digagalkan. Penulisan RPH selain daripada kursus bahasa perlu ditulis dalam bahasa Melayu. Sama ada tulisan tangan ataupun bertype. Berdua boleh. Awak boleh tulis tangan atau awak boleh type. Tapi bahasa mesti bahasa Melayu, kecuali bahasa Cina dan bahasa Lamin. Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran. Ini saya dah katakan tadi. Melaksanakan pengajaran secara berpasangan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh praktikum. Ini pun juga saya telah nyatakan tadi. Mengamalkan penulisan jurnal reflektif mingguan berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Lihat apa dia isu-isu yang timbul yang anda dapati semasa praktikum, tulis dalam jurnal reflektif mingguan. Ya, penulisan jurnal dilaksanakan berdasarkan tempoh yang diambil bagi menyelesaikan satu masalah atau isu yang timbul. Cari isu dia, apa isu yang timbul, cari permasalahan dan cadangkan penyelesaian. Melibatkan diri dan membantu mengendalikan aktiviti kokurikulum atau projek. Ini dah saya sebut tadi. Khas program latihan sokongan keluarga. Rancangan kokurikulum projek khas program latihan sokongan keluarga perlu disediakan mengikut tempoh praktikum. Melengkapkan, mengemas kini dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru membimbing dan pensyarah penyedia pada setiap kali bimbingan penyeraan dijalankan.
Melengkapkan borang refleksi amalan profesional dalam minggu pertama pelajar kembali ke RPG selepas tamat praktikum. Menyerahkan borang rumusan kekerapan bilangan penilaian praktikum kepada unit praktikum setelah tamat praktikum. Okey, sebelum itu nanti anda akan diberi borang untuk menilai pesyarah membimbing anda. Nilaikanlah yang baik jika anda rasa baik, dan kalau anda rasa kurang baik, itu terpulang pada anda. Okay, bersikap jujur, jangan bersikap dendam. Mungkin pesyarah itu pernah menegur anda tak puas hati, anda terus nilai tak baik, jangan, ya, berdosa. Tugas dan tanggungjawab guru pembimbing. Menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum atau unit amalan profesional RPG. Memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing. Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian pengajaran guru pembimbing. So, apabila pelajar minta nak tengok cikgu mengajar, bukan dia nak observe, ya. Dia nak ambil contoh. Dia nak ambil kebaikan apa yang teknik yang cikgu gunakan. So, izinkanlah. Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani dokumen rancangan pengajaran harian. Tolong semak, ya. Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif mingguan dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek PDP di dalam dan di luar bilik belajar dalam perkara-perkara berikut. Banyak, ya. Dalam waktu DSKP, KSKP, KSPK, kepada guru dan berbagai lagi. Menyedia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan. Pencerapan klinikal bermaksud anda mencerap, tetapi dalam masa yang sama anda membimbing ataupun anda memberi contoh yang betul jikalau terdapat kesalahan. Ya? Jika terdapat kesalahan, kita betulkan dan beritahu kesalahan dia dan buat cara yang betul. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini, memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai perkembangan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum. Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum. Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas, kes potensi gagal dan masalah disiplin pelajar kepada pihak RPG dengan segera. Jika mereka ataupun pelajar-pelajar ini buat hal, sudah buat laporan ke RPG, ya. Terus ke RPG sama ada ke unit praktikum, unit SCP ataupun pada pesyarah penyelidik dia. Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama-sama pesyarah penyelidik dengan menggunakan borang penilaian praktikum. Dan tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum RPG, mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum. Bagi sekolah yang bukan di bawah kelolaan KPM, pihak sekolah dicadangkan melantik seorang guru terlatih sebagai guru pendamping jika ada. Baik, jadi maksudnya nantikan guru pembimbing tidak akan dicampuri oleh pihak RPG. Dan guru-guru pelatih tidak ada hak untuk memilih guru pembimbing mereka. Sekolah lah yang akan menetapkan. Dan memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah sekolah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah. Semua ini yang diminta dalam portfolio mereka. Tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas sokongan lain. Sekali lagi saya mohon pada pihak pentadbir sekolah, jikalau pelajar-pelajar ini meminta maklumat-maklumat yang diperlukan, contohnya senarai nama staf, ya, silalah. Saya mohon silalah bagi pada mereka. Latar belakang murid dan masyarakat setempat, tugas tanggungjawab pelajar di sekolah, pengelolaan aktiviti co-curriculum. Dalam aktiviti co-curriculum, jikalau sudah boleh bersemuka nanti, pelajar-pelajar tidak boleh membawa murid-murid ke aktiviti atau pertandingan dengan sendiri.
Contoh, sekolah rasa tak ada orang nak bawa murid-murid untuk pertandingan perkhemahan mengakap. So, cikgu pelatih ada kereta. Cikgu pelatih silalah bawa. Tak boleh ya. Guru pelatih bukan cikgu lagi. Mereka tak dibenarkan untuk membawa pelajar ke aktiviti kurikulum. Mereka boleh jadi pembantu sahaja. Kalau nak mereka hantar guru yang bertanggungjawab mesti ada. Mereka sebagai pembantu saja. Memberi jadual waktu dan takvim sekolah pada pelajar pada hari pertama lapor diri. Mengawasi disiplin pelajar dan mengasahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang tak menjalankan tugas dengan memuaskan, tak hadir tanpa sebab, terlibat dengan kes-kes disiplin, menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan. Jika ada masalah-masalah macam ni, hubungilah unit praktikum di IPG kampus. Okay, sama ada anda nak tulis surat, ataupun anda nak telefon, ataupun nak WhatsApp. Semuanya boleh. Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar, APS mereka. Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani borang kehadiran praktikum. Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar berdasarkan jadual kerja penyertaan yang disediakan. Mengambil berat hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar. So, kalau mereka ada jangkiti COVID, saya dah laporkan kepada Encik Tuan Syed di SCP untuk syarah-syarah kepada guru-guru atau pihak sekolah, beritahu unit praktikum kalau ada guru-guru pelatih kami terlibat ataupun dijangkiti COVID-19. Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penilaian praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru. Ini saya katakan tadi, pembantu guru penasihat dalam komponen co-curriculum. Mereka boleh libatkan diri as long as ada guru penasihat sebenar. Boleh hantar murid as long as ada guru penasihat sebenar dalam kereta itu. Mereka hanya sebagai pembantu sahaja. Memastikan pelajar tidak diberi kelas ganti lebih daripada 5 waktu seminggu. Relief. Jangan lebih daripada 5 waktu seminggu. Kerana pelajar-pelajar ini banyak yang perlu mereka sediakan. Filing. Penilaian alternatif bagi praktikum dalam kes-kes khas. Sebarang perubahan dalam kaedah pentaksiran bagi praktikum perlu mematuhi prinsip utama pentaksiran, iaitu mengukur pencapaian pelajar berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam maklumat khusus, serta menepati kaedah pentaksiran yang dibenarkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Lembaga Kaunselor Malaysia LKM. So, baik, sekarang untuk menentukan calon-calon guru atau siswa-siswi guru untuk mendapat cemerlang. Macam mana? Markah bidang teras dan elektif kenalah 90 ke atas. Tak boleh teras 90 ke atas, elektif 70 tak boleh dapat cemerlang. Elektif dan teras kena cemerlang 90 ke atas dua-dua. Okey, kedua-dua bidang teras dan elektif akan direntas secara berasingan. Sekiranya mana-mana satu subjek direntas dan didapati tidak mencapai tahap cemerlang, maka rentasan untuk seterusnya tak perlu dibuat. Dan markah anda yang 90 tu diturunkan kepada 89. Okey, mana-mana kursus yang direntas dan didapati tidak mencapai tahap cemerlang, maka markah kursus tersebut akan diturunkan kepada 89. Contoh, pensyarah penilai bagi awak 95 untuk cemerlang. Tapi hari rentasan anda tak boleh buat. Pensyarah-pensyarah rentasan ni, mereka tak boleh bagi awak cemerlang, so markah awak daripada 95 diturunkan kepada 89. Okay, bagi markah 90 ke atas tapi tidak dilaporkan rentasan kepada markah 89. Penilaian rentasan adalah muktamad. Kes gagal praktikum. Tadi dah cemerlang, sekarang gagal pula. Pelajar yang gagal juga perlu direntas. Itu perlu disahkan oleh JKIP, IPG dan JKIA, IPG. Laporan kes potensi gagal perlu dilaporkan oleh pensyarah
penyelia kadar segera untuk tindakan unit praktikum. Tolonglah beritahu kami dengan segera. Jangan last minute nak habis baru bagi tahu. Melaksanakan rentasan kes gagal. Kes gagal pun juga ada rentasan. Kes gagal praktikum. Pelajar boleh digagalkan berdasarkan kepada syarat-syarat berikut. Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti disenaraikan dalam kategori lulus. Pelajar menunjukkan sikap negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan dari semasa ke semasa, walaupun telah diberi amaran bertulis sebanyak 3 kali atas kesalahan sama bertempoh praktikum. Tidak memenuhi kehadiran praktikum, tak hadir tanpa sebab. Pelajar tak menulis RPH, tak buat RPH bila gagal, seperti saya katakan tadi. Tak buat jurnal reflektif mingguan pun boleh gagal. Melanggar mana-mana peraturan bahawa Akta 174 iaitu Akta Mahasiswa. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali saja bagi setiap fasa praktikum. Pelajar yang gagal diberi peluang mengulang sekali je lagi. Sekali je, tak banyak ya. Ini adalah kehadiran praktikum 90 ke atas. Pelajar perlu meningkatkan kehadiran dan sebagainya. 70 hingga 89.9. Pelajar wajib meningkatkan kehadiran praktikum. Kita ganti balik. Kurang dari 70 pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Ada catat alih kes, kalau ada kes, amaran. Anda boleh pesara penelia akan buat, akan beri nanti surat-surat semua. Kemudian, di unit praktikum betul langkah-langkahnya. Tak payah itu kami ni kerja lah. Saya rasa itu saja untuk saya pada pagi ini. Jadi kalau apa-apa, hubungilah kami di unit praktikum untuk bertanya. Dan kalau tak dapat, pakai telefon, gunalah WhatsApp. Banyak medium sebenarnya. Jadi oleh itu saya sudahi ucapan penerangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.